fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, sudah pasti berita buruk untuk Perikatan Nasional untuk Bersatu pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan ahli Parlimen PN yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Sebelum ini juga kita mendengar berkaitan dengan langkah Dubai yang kita tak tahu status langkah Dubai ini, siapa penggerak, siapa yang mengetuainya. Tapi teman-teman, satu dapatan ataupun satu maklumat hari ini berkaitan dengan ahli-ahli parlimen dari Pembangkang yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan yang beralih sokongan daripada Perikatan Nasional, yaitu 5 MP Bersatu. Mungkin ada yang kata kerajaan menggunakan khidmat broker dengan memberikan suapan untuk ahli parlimen Pembangkang supaya mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi semua itu akhirnya dinafikan oleh Puan Zarkashi, dan ini pasti satu kejutan buruk untuk musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Puan, MPPN beralih sokong PMX secara sukarela. Tidak timbul isu kerajaan perpaduan, kini menggunakan khidmat broker untuk memujuk seramai mungkin ahli Parlimen Perikatan Nasional untuk menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. AMKT, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puat berkata, beliau tidak percaya wujud gerakan berkenaan kerana majoriti ahli Parlimen Pembangkang sebelum ini berbuat demikian secara sukarela tanpa dipaksa atau diugut oleh mana-mana pihak. Nah, saudara-saudara, adakah dengan itu selepas ini lebih ramai lagi ahli-ahli parlimen dari Pembangkang Perikatan Nasional akan menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan? Dengan sukarela menyokong kerajaan perpaduan, kita juga tahu pengakuan mereka, pendedahan mereka adalah demi untuk pengundi di kawasan masing-masing, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pengundi. Nah, saudara-saudara, Muhammad Puat berkata ahli Parlimen PN terbabit berbuat demikian kerana sedar mereka tidak akan dapat membantu pengundi dan penduduk di kawasan masing-masing tanpa bantuan keuangan daripada kerajaan persekutuan. Ini saya amat setuju. Jadi ahli Parlimen PN dan Pembangkang yang lain yang juga ingin mendapatkan peruntukan daripada kerajaan perpaduan, kerajaan persekutuan, bolehlah mengikuti langkah 5 MP Bersatu sebelum ini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua. Sudah pasti sebelum ini kita mendengar berkaitan dengan isu Menara Ilham disita yang mengaitkan Tun Daim Zainuddin, disebabkan Menara Ilham yang dimiliki oleh Tun Daim Zainuddin. Tapi yang mengejutkan, tuan-tuan dan puan, selepas saja isu Menara Ilham ini menjadi perbualan ramai orang, ada pula pihak yang saya dengar-dengar menggesa supaya Tun Dr. Mahathir juga disiasat. Disebabkan Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin adalah sekutu. Nah, saudara-saudara, akhirnya perkembangan terkini berkaitan dengan isu Menara Ilham ini, satu perkongsian daripada Syabuddin Husin yang pasti dinantikan ramai. 4 individu disiasat SPRM berkait kes Tun Daim. SPRM merekodkan kenyataan daripada 4 individu dalam siasatannya terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Peguam Rajesh Nagarajan dan Sach Pritraj Sohanpal yang mewakili 4 individu terbabit mengesahkan dalam satu kenyataan media bersama bahawa SPRM memanggil mereka ke ibu pejabat agensi itu di Putrajaya. Keempat-empat individu telah dipanggil untuk keterangan
Mereka direkodkan mengikut Section 30 Akta SPRM 2009. Keempat-empat mereka sangat bekerja sama dan segera hadir ke ibu pejabat SPRM untuk direkodkan kenyataan mereka walaupun diberi notis kurang daripada 24 jam untuk berbuat demikian, kata kedua-dua peguam itu. Bagaimanapun, kedua-dua peguam itu membidas SPRM sebagai penindasan menyalahi undang-undang dan angku. Kedua-duanya memetik, insiden pegawai SPRM didakwa melarang mereka menemani anak guam mereka ketika disoal, sekaligus menghalang mereka daripada mewakili dan menasihati anak guam mereka. Apabila ditanya pihak yang mengarahkan, peguam beredar, pegawai SPRM mendakwa ia arahan datang daripada pihak atasan. Kedua-dua peguam itu mengingatkan SPRM tentang hak untuk mendapatkan perwakilan undang-undang apabila disiasat oleh badan penguatkuasaan adalah asas kepada sistem keadilan jenayah Malaysia. Malaysia kini telah menghubungi Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki untuk mendapatkan maklum balas berhubung perkara itu. Pada 21 Disember tahun lepas, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersial tinggi yang terletak di Kuala Lumpur. Bangunan itu dimiliki oleh keluarga Daim, yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, ini perkembangan terkini berkaitan dengan isu Menara Ilham, berkaitan dengan siasatan SPRM ke atas isu ini, dan 4 individu di siasat SPRM berkait kes Tun Daim Zainuddin. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat hormati semua, sebelum ini kita mendengar berkaitan dengan langkah Dubai. Kita juga mendengar berkaitan dengan ada saja gerakan untuk menjatuhkan kerajaan. Tapi saudara-saudara, hakikatnya kalau kita kira secara logiknya, secara rasionalnya, ahli parlimen, jumlah ahli parlimen daripada pembangkang ataupun Perikatan Nasional bukannya bertambah, tetapi berkurang. Nah, saudara-saudara, satu dapatan saya ataupun maklumat yang saya lihat daripada satu artikel dari Syabuddin Husin ataupun syabuddin.com yang menyatakan, nak menjatuhkan kerajaan, jatuhkanlah betul-betul. Ini yang kita mahu dengar. Kepada semua musuh-musuh pimpinan Dato' Seri Anwar Ibrahim, musuh kepada Perdana Menteri Malaysia, yang kita dapat lihat, coba nak jatuhkan kerajaan, coba nak gulingkan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Kalau betul-betul nak jatuhkan, tunjukkanlah bukti yang kamu memang sudah cukup jumlah ahli parlimen untuk membentuk kerajaan yang baru. Tetapi ini tidak. Berkurangan pula jumlah ahli parlimen daripada pembangkang. Nah, satu perkongsian daripada Syabuddin Husin, cerita mahu menjatuhkan kerajaan nampaknya terus menjadi bualan dan diperkatakan di mana-mana di sebalik khayalan langkah Dubai. Terbukti telah tersadai di laluan angan-angan. Mentang-mentang untuk berhayal dan berilusi tak perlu bayar sebarang yuran. Suka-suka hati saja mereka mengoptimumkannya. Kononnya masih ada lagi langkah lain akan digerakkan selepas ini bagi menjatuhkan kerajaan. Kadangkala susah juga memikir logik cerita tukar kerajaan ini, kerana jumlah ahli parlimen PN yang mewakili blok pembangkang sekarang ini bukannya makin bertambah tetapi semakin berkurangan. Daripada 74 MP yang mereka ada, kini sudah tinggal hanya 69 orang saja setelah 5 daripadanya mengisytiharkan sokongan terbuka kepada kerajaan. Kalau daripada 74 tiba-tiba bertambah jadi 84 atau 90, barangkali bersambunglah juga sel-sel otak untuk menerima logik kerajaan boleh bertukar tangan. Nah, berkaitan dengan perkongsian daripada Syabuddin ini, saya sangat setuju. Kalau kita nak fikir logik pun, nak tukar kerajaan, kena cukup MP untuk membentuk kerajaan yang baru,
barulah boleh gulingkan kerajaan yang ada hari ini. Tetapi untuk apa, saudara-saudara? Nah, kepada Anda semua yang menonton video ini, Anda boleh komen di bawah berkaitan dengan isu ini. Anda boleh teruskan dengan channel ini untuk info yang seterusnya. Terima kasih semua. Bye-bye.